Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak di luar sana. Bertemu kembali dalam perkongsian ilmu bagaimana mengarang karangan cerita menggunakan teknik BAS 4S yang akan cikgu kongsikan kepada anak-anak semua. Perkongsian ilmu yang cikgu akan berikan ini lebih kepada membina perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup berpandukan teknik BAS 4S. Jangan lupa like, komen, subscribe dan kongsikan video ini sebagai tanda sokongan perkongsian ilmu yang dibuat oleh cikgu. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu menerangkan cara menggunakan teknik BAS 4S dalam mengarang karangan cerita, cikgu akan ceritakan perkara-perkara yang perlu dibuat semasa menjawab karangan berbentuk cerita sebagai panduan murid-murid. Perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa menjawab karangan cerita, yang pertama, murid-murid perlu tahu karangan cerita ialah karangan tidak berformat yang perlu ditulis dalam bentuk perenggan. Jadi, cikgu ingin sarankan kepada murid-murid bina sekurang-kurangnya 6 perenggan. Yang kedua, murid-murid perlu menjawab kehendak soalan di mana isi karangan yang ditulis perlu tepat dengan soalan yang ditanya. Yang ketiga, ayat yang ditulis perlu ayat yang gramatis yang mempunyai subjek dan predikat yang betul. Yang keempat, penggunaan kosakata perlu tepat dalam pembinaan ayat yang ditulis. Dan yang terakhir sekali, ejaan dan tanda baca perlu betul untuk memastikan tiada kehilangan markah yang banyak. Baiklah murid-murid, cikgu akan tunjukkan cara penggunaan teknik BAS 4S untuk mengarang karangan berbentuk cerita. Untuk membina perenggan pendahuluan, murid-murid perlu menggunakan teknik BAS. Bermaksud B untuk bila, A untuk apa, C untuk siapa. Manakala membina perenggan isi menggunakan teknik 4S, S yang pertama untuk sebelum, bermaksud sebelum aktiviti. S yang kedua berkaitan dengan semasa aktiviti, iaitu aktiviti yang sedang berlangsung. S yang ketiga selepas aktiviti yang dijalankan. Dan S yang keempat berkaitan dengan perasaan melakukan aktiviti ataupun kesimpulan daripada cerita yang ingin disampaikan. Baiklah, cikgu akan tunjukkan bagaimana kamu hendak menggunakan teknik BAS untuk membina perenggan pendahuluan. Terlebih dahulu, murid-murid perlu membaca soalan yang diberikan. Cari kata kunci soalan. Apa kata kunci soalan murid-murid? Ya, kata kunci soalan ialah berkelah di kawasan hutan Nipur bersama rakan-rakan. Selepas sudah mencari kata kunci soalan, cuba gunakan teknik BAS untuk mencari idea membina perenggan pendahuluan. Jom sama-sama kita mencari murid-murid. B. Bila. Bila aktiviti berkelah hendak dijalankan. A. Apa yang sedang dilakukan? Semestinya aktiviti berkelah. S.
siapa yang turut serta dalam aktiviti. Semestilah kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Dan perenggan yang baik perlu dimasukkan tujuan aktiviti yang dilakukan. Di sini, cikgu telah sediakan sebuah perenggan pendahuluan yang dibina menggunakan teknik BAS. Pada hari Minggu yang lalu, saya dan rakan-rakan pergi berkelah di hutan lipur Jeram Linang. Jeram Linang terletak kira-kira 20 kilometer dari Bandar Macang, Kelantan. Tujuan aktiviti berkelah ini dibuat bagi merapatkan hubungan, silaturahim dan mengisi masa lapang hujung minggu. Baik murid-murid, kita teruskan ke teknik 4S untuk membina perenggan isi. Kita mulakan dengan S yang pertama, iaitu sebelum. Sebelum, murid-murid menyertai aktiviti berkelah, apa yang murid perlu lakukan? Sudah semestinya menyediakan peralatan, kenderaan yang ingin dibawa dan mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Semua ini ialah idea sebelum pergi berkelah menggunakan teknik S1 yang telah cikgu kongsikan dengan kamu. Cuba kita baca perenggan isi pertama menggunakan teknik S1 yang telah kamu bincang bersama cikgu. Sehari sebelum aktiviti ini, kami semua telah sepakat menyewa kereta daripada Pak Cik Ahmad di hujung kampung. Kami menyewa kereta bagi membawa barang semasa berkelah nanti. Antara barang yang kami bawa ialah makanan, minuman dan pakaian semasa mandi. Sebelum pergi, kami juga sempat meminta izin kebenaran daripada ibu bapa untuk pergi berkelah bersama kawan-kawan. Seterusnya, dengan menggunakan teknik S2 iaitu semasa. Teknik S2 ini murid-murid boleh membina 3 perenggan isi menggunakan teknik S2 berkenaan. Contoh, perenggan isi kedua menggunakan teknik S2 semasa bermaksud aktiviti yang dilakukan semasa sampai di tempat perkelahan. Apa yang boleh dilakukan murid-murid? Ya, meletakkan barangan yang dibawa. Apa lagi murid-murid boleh buat? Betul, makan dan minum. Dan berbual-bual bersama kawan-kawan ataupun ahli keluarga jika kamu pergi bersama keluarga. Contoh perenggan isi menggunakan teknik S2 ialah setelah sampai di destinasi perkelahan, kami meletakkan barang-barang di sebuah pondok yang disediakan. Kami meletakkan barang-barang yang dibawa bersama-sama supaya kerja menjadi mudah. Sementara belum mandi-manda, kami sempat menjamah sedikit juadah yang dibawa masing-masing dari rumah.
kami juga sempat berbual-bual mengenai keindahan di Jeram Linang yang masih terjaga flora dan faunanya. Perenggan yang ketiga juga boleh menggunakan teknik S2 semasa melakukan aktiviti di sana. Apa aktiviti semasa yang lain boleh dijalankan? Ya, murid-murid perlu merujuk kata kunci soalan di mana seorang rakan kamu hampir lemas. Jadi, murid-murid perlu mengetahui apa isi yang paling tepat hendak ditulis. Betul. Bermula dengan mandi manda. Dan semestinya rakan kamu tidak mematuhi papan tanda larangan mandi dan tidak mendengar nasihat. Cuba murid-murid lihat perenggan isi yang ketiga yang telah cikgu sediakan. Kami pun mandi manda dengan perasaan gembira sekali. Pada masa itu, belum ramai orang yang mandi. Tidak lama kemudian, seorang rakan kami bernama Daffy telah mencadangkan supaya mandi di tempat yang lebih dalam. Apabila sampai di tempat berkenaan, saya dapati terdapat papan tanda larangan mandi kepada pengunjung kerana airnya dalam. Namun, Daffy tidak mengendahkan papan tanda dan nasihat yang diberikan oleh rakan-rakan yang lain. Kemudian, perenggan isi yang keempat masih lagi menggunakan teknik S2 semasa aktiviti berkelah di Jeram Linang, di mana murid-murid perlu andaikan satu kejadian buruk akan berlaku kepada rakan kamu yang cuba mandi di kawasan dalam. Apa yang kamu sedang fikir, murid-murid? Benar, terdengar bunyi suara orang meminta pertolongan. Selepas itu, mestilah kita akan bergegas ke tempat kejadian. Betul tak, murid-murid? Sampai di sana, apa yang kamu dapat lihat? Betul, melihat kawan kamu terkapai-kapai dan rakan kamu mungkin diselamatkan oleh pengunjung. Tetapi dalam cerita ini, kamu andaikan kawan kamu sedang diselamatkan oleh seorang pengunjung yang lalu di kawasan berkenaan. Cuba kita lihat perenggan isi yang keempat. Tiba-tiba, saya terdengar suara Daffy menjerit meminta tolong. Saya bergegas ke tempat kejadian bersama rakan yang lain. Apa yang saya lihat? Daffy terkapai-kapai menjerit meminta tolong. Muncullah seorang pemuda yang kebetulan lalu di situ segera bertindak untuk menyelamatkan Daffy. Akhir sekali, cara membina perenggan penutup menggunakan teknik S3 dan S4, iaitu selepas dan perasaan. Murid-murid, apakah kesudahan cerita yang murid-murid dapat daripada kejadian lemas berlaku kepada Daffy? Ya, semestinya Daffy berasa bersyukur kerana terselamat dan juga menjadi satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan
menggunakan teknik S. Apa perasaan Daffy dan kawan-kawan yang lain? Semestinya gembira kerana dapat berkelah, tetapi bercampur sedih dengan kejadian yang berlaku menimpa rakannya yang bernama Daffy. Menjadi satu pengajaran yang sangat berguna. Cuba kita baca contoh perenggan penutup yang telah cikgu sediakan menggunakan teknik S3 dan S4. Daffy berasa bersyukur terselamat dalam kejadian lemas yang cuba meragut nyawanya. Dia tidak menyangka peristiwa ngeri itu akan berlaku kepada dirinya. Kejadian itu menjadi pengajaran berguna dalam hidupnya dan juga rakan-rakan yang lain. Perkongsian ilmu cikgu berakhir di sini. Jadi, cikgu telah sediakan satu contoh karangan cerita yang sudah lengkap ditulis dalam bentuk perenggan. Harapan cikgu, perkongsian cikgu sedikit sebanyak dapat membantu anak-anak di luar sana, dan jangan lupa like, komen dan subscribe serta kongsikan untuk menonton video yang terbaru dari cikgu. Sekian, Assalamualaikum. Bye-bye.